Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jumpa kita pada hari ini. Hari ini kita akan sambung dengan kelas PDPR kita untuk pendidikan jasmani dan kesihatan tingkatan 1. Okey, untuk hari ini kita akan tengok kepada topik PIRS. Apa itu PIRS? PIRS ialah pendidikan, kesihatan reproduktif dan sosial. Apa itu reproduktif? Reproduktif ialah satu sifat di mana semua benda hidup ingin membiak. Sebagai contoh, kita tengok daripada tumbuhan. Tumbuhan kalau kita dapat tahulah dia ada biji benih, kemudian dia boleh tumbuh dan membesar, dan apabila dia besar dia akan menghasilkan biji benih sendiri untuk meneruskan keturunan dia. Okay. Kemudian ayam ataupun apa-apa haiwan boleh menjalani proses reproduktif. Seterusnya kita tengok manusia pun. Okay, manusia pun reproduktif dengan cara perkahwinan antara lelaki dan perempuan. Okay, kalau kita tengok sekarang ni pun virus corona. Virus corona ni pun dia juga perlu membiak. Dia membiak dengan cara menjangkitkan orang dan dia membiak di dalam paru-paru. Kemudian dia tersebar kepada orang lain dan kitarannya akan berterusan. Jadi macam biasalah, sentiasa jaga kebersihan, gunakan hand sanitizer dan sentiasa mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Okey, untuk manusia, kitaran hidup dia dia akan melalui peringkat perkembangan yang berikut. Dia dimulakan dengan peringkat bayi. Ya, semua orang akan melalui peringkat bayi pada mulanya. Seterusnya kita tengok daripada bayi dia akan meningkat kepada peringkat kanak-kanak. Ya, kamu semua dah melalui peringkat ini pada waktu sekolah rendah. Okay, seterusnya kita tengok dia akan meningkat kepada peringkat remaja. Inilah peringkat hidup kamu sekarang. Pada peringkat sekolah, inilah dia, iaitu peringkat remaja. Baik, faham ya? Okay, kita teruskan. Selepas peringkat remaja, kita akan melalui apa ni? Ya, ini ialah peringkat belia, macam cikgu. Seterusnya kita akan meningkat kepada peringkat dewasa. Baik, kemudian seterusnya kita akan melalui peringkat tua, iaitu warga emas. Dan akhir sekali, untuk setiap manusia, tidak kira siapa pun, kita akan sampai ke tahap kematian. Di mana kamu sekarang? Okey, baik, kamu sekarang berada di tahap remaja. Baik, jadi evolusi masa lapang. Satu masa dahulu, ini ialah aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh remaja. Mereka terlibat dengan permainan tradisional. Pada satu masa dahulu, handphone masih belum dicipta. Internet juga ialah satu benda yang asing. Jadi, mereka menghabiskan masa lapang dengan berjumpa kawan dan melakukan aktiviti permainan-permainan yang tradisional, seperti kaki pajang, seperti permainan gasing dan aktiviti gotong royong bersama komuniti dan kawan-kawan. Tapi kini pengaruh media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, apa lagi kat sini, Google, Pinterest, Vimeo, TikTok dan lain-lain adalah menjadi satu aktiviti yang mengisi masa lapang remaja. Inilah satu lagi masalah pada remaja sekarang. Masalah mempunyai kekasih, mempunyai boyfriend ataupun girlfriend pada peringkat remaja. Jadi elakkanlah. Dan satu lagi, ini ya
masalah remaja zaman sekarang. Apabila dia beli motosikal, mereka belum berharap, yang boleh mengakibatkan kemalangan dan kematian. Jadi harap-harap janganlah kamu semua terpengaruh dengan perkara-perkara seperti ini. Baik, kita akan tengok apakah yang berlaku apabila kamu melalui perubahan daripada zaman kanak-kanak ke zaman remaja. Ada dua jenis perubahan. Yang pertama sekali ialah fizikal, dan yang kedua ialah emosi. Kita tengok fizikal dahulu. Baik, perubahan yang paling biasa sekali berlaku pada remaja, terutamanya yang lelaki, ialah yang pertama sekali ialah perubahan pada tona suara. Apa dah jadi ni? Ya, baik, saya dah kembali. Jadi perubahan pada tona suara untuk lelaki, suara mereka akan menjadi garau dan besar, dan untuk perempuan suara mereka akan menjadi lunak. Baik, jadi sebenarnya kita ada beberapa teori psikologi di belakang perkembangan manusia seperti ini, tapi nanti bila kita bersemuka, cikgu akan terangkan. Ya, seterusnya kita tengok seterusnya. Okey, perubahan pada bentuk fizikal, bentuk badan. Untuk pelajar lelaki, mereka akan mula menjadi sasa. Sasa maksudnya otot-otot mula membentuk di bahagian lengan, bahagian badan dan bahagian kaki. Ya, jadi seperti ini. Wah, nampak badan dia besar macam beruang. Ya, betul. Perubahan yang dialami oleh remaja perempuan pula, alamak, Lizzie. Perubahan pada remaja perempuan pula ialah mereka akan menjadi ramping, dan displacement lemak ataupun kedudukan lemak tu akan berubah daripada pinggang kepada pinggul dan juga dada. Baik ya, saya mohon kepada pelajar-pelajar semua supaya berhati-hati, kerana gambar yang seterusnya ini boleh mengakibatkan mimpi ngeri. Jadi dah sedia? 3, 2, 1. Inilah dia. Ya, apabila sampai ke umur remaja, ini ialah yang perkara yang akan berlaku kepada anda semua. Okey, kamu akan mula ditumbuhi oleh bulu-bulu di kawasan bawah ketiak dan juga kawasan kelamin. Geli tengok. Untuk lelaki, mereka akan mula ditumbuhi dengan misai, janggut dan juga jambang. Untuk lelaki sahaja ya, untuk perempuan tak ada. Satu lagi masalah yang akan membelenggu remaja ialah masalah jerawat. Biasa cuci muka dengan produk-produk pembersih muka yang sesuai dengan kulit kamu dan elakkan memicit jerawat. Okey, baik, kita teruskan. Baik, dalam menempuh zaman remaja, kita kena mementingkan kebersihan diri. Jadi ini adalah antara produk-produk yang kamu perlu biasakan diri kamu dengannya. Okey, yang pertama sekali ialah sabun. Ya, sabun simple sahaja. Anda boleh gunakan sama ada dalam bentuk cecair ataupun gel, ataupun kamu boleh gunakan dalam bentuk bar. Fungsinya sama. Fungsinya ialah untuk membersihkan diri. Sentiasa mandi dengan sabun waktu pagi. Ya. Seterusnya ialah untuk penjagaan rambut. Kamu boleh gunakan shampoo. Ya, shampoo kerana masalah-masalah peluh pada kulit kepala boleh menyebabkan kegatalan, boleh menyebabkan kelemumur dan macam-macam penyakit kulit kepala. Jadi penting untuk kamu menggunakan shampoo. Kalau boleh setiap kali mandi kamu gunakan shampoo macam saya. Baik, jadi seterusnya kita tengok penjagaan diri. Ya, ini ialah pembersih muka. Pembersih muka ya, tak perlu gunakan pemutih muka. Jadi matlamat kita ialah untuk membersihkan muka kita daripada minyak dan juga peluh.
bukan untuk memutihkan kulit. Ya. Baik, seterusnya kita kena biasakan diri dengan ubat ketiak. Ya, ubat ketiak. Ubat ketiak ada dua jenis, iaitu deodorant dan antiperspirant. Jadi beza dia ialah deodorant ni dia bergantung kepada bau. Jadi baunya wangi, jadi dia menghilangkan bau ketiak. Tapi untuk antiperspirant ni dia menggunakan satu bahan kimia yang menghalang pembentukan peluh. Baik, selain daripada perubahan daripada segi fizikal, akan terjadi juga perubahan daripada segi emosi. Ya, apakah perubahan emosi yang akan dialami oleh remaja? Yang pertama sekali ialah satu sifat rebellious, sifat melawan, sifat tidak berpuas hati dengan semua benda. Ini ialah satu perubahan yang normal untuk semua orang. Perbezaannya cuma ialah bagaimana kamu mengatasinya, bagaimana kamu menghadapi masalah ini. Ya, bila kita rasakan kawan kita salah, cikgu salah, ibu bapa kita selalu marah, sebenarnya masalahnya ialah pada kita. Ya, perubahan emosi kita yang menyebabkan kita berfikir sebegitu. Ya, jadi faham ya? Seterusnya, mood swing. Jadi cepat marah, cepat terkesan dengan kawan, suka meninggi suara dan sebagainya. Seterusnya, perubahan emosi ialah kuat merajuk. Nampak tak geram piket ni? Geram piket ni dah merajuk. Ya. Dan seterusnya ialah kecenderungan untuk terlibat dengan aktiviti-aktiviti yang tidak bermanfaat. Sebagai contohnya, kita tengok kat sini, ini ialah gambar rokok. Jadi ramai remaja yang terpengaruh dengan rokok. Jadi kamu janganlah menjadi salah seorang daripada mereka, kerana daripada rokok dia boleh membawa kepada perkara-perkara yang lebih teruk. Sebagai contohnya dadah, ataupun yang paling teruk ialah menghisap gam seperti ini. Mereka menghisap gam ni, mereka boleh nampak bulan tu ditarik seperti itu. Ya. Jadi elakkanlah daripada terpengaruh dengan gejala-gejala sosial yang tidak sihat ini. Okey, baik, seterusnya sebagai penutup, kita akan semua menjalani satu peringkat perubahan pada diri kita. Kenapa ni? Apa dah jadi? Apa ni? Iya, betul tu. Kita semua akan menghadapi perubahan dalam hidup kita. Jadi, sebagai penutup, jadilah seorang remaja yang baik. Menjaga kesihatan dan kebersihan diri. Biasakan tanam rasa tanggungjawab terhadap diri sendiri dan keluarga. Janganlah terjebak dengan rokok, vape, dadah, gam dan lain-lain. Dan yang paling penting, seimbangkan antara kawan dengan keluarga. Kedua-duanya adalah penting pada masa remaja. Jadi, sahaja untuk video hari ini. Saya nak ucapkan terima kasihlah kerana menyertai kelas. Jumpa lagi minggu depan. Bye.